Terdapat kira-kira 1 juta perusahaan kecil dan sederhana PKS yang menyumbang 37.1% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK, 66% daripada pekerjaan dan 17.3% daripada ekspor Malaysia. Namun, PKS di Malaysia berdepan beberapa halangan pembiayaan, terutama berkaitan dokumentasi, kos dan daya maju perniagaan sehingga mengurangkan kadar pengembangan operasi mereka. Bank Negara Malaysia menerusi laporan kestabilan keuangan dan sistem pembayaran 2018 berkata, hasil kaji Sridik yang disertai lebih 1,500 PKS yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM mendapati antara faktor penolakan permohonan pembiayaan PKS disebabkan dokumen tidak mencukupi, aliran tunai tidak memuaskan bagi menampung pembayaran balik dan pelan perniagaan tidak berdaya maju. PKS di negara ini juga masih bergantung kepada bantuan keuangan kerajaan dan kurang kesedaran bentuk bantuan lain yang disediakan. Apakah masalah serta cabaran lain yang melingkari PKS di Malaysia? Benarkah kekangan utama pertumbuhan PKS ialah faktor yang berhubung kait dengan pengendalian dan keadaan perniagaan, iaitu persaingan yang semakin sengit, permintaan tidak menentu, peningkatan kos input dan kos tenaga kerja yang bertambah? Kami usahakan untuk mencari jawapan kepada persoalan ini di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Ikuti podcast Bernama Radio di aplikasi Spotify. Anda bersama-sama saya, Ziana Nasir, dan sekarang ini kita menerusi program Alangkah Baiknya diterbitkan oleh Amar Yusof. Dan apa yang menariknya, hari ini kita nak bincangkan tentang inisiatif kebun komuniti pasca COVID-19 untuk siri yang keempat. Dah pun masuk episod yang ke-21. Sedar tak sedar, kita bersama-sama tetamu kita, Encik Muhammad Rashid dan Abdul Rashid, pengerusi kebun kejiranan lokal Agenda 21 Kuala Lumpur. Saya. Ya. Encik Rashid lah kan, sentiasa ada bersama-sama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni bawa kawan. Ya, hari ni bawa kawan. Bawa regu saya. Ya, bawa regu. Kita ada Encik Jaspal Sinsindu, pengerusi kebun komuniti Sunway SPK Damansara. Apa khabar? Khabar baik. Okey, baiklah. Bila kita sentuh mengenai kebun kejiranan lokal Agenda 21 KL ni kan, sejauh mana pencapaian sejak diwujudkan dan apakah perancangan jangka masa terdekat sebelum kita sentuh tentang COVID-19 dan sebagainya? Ya. Okey, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semualah pendengar dan juga yang follow Bernama Radio. So sekali lagi minggu ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bernama Radio kerana menjemput wakil daripada Lokal Agenda 21 Kuala Lumpur ni. Dan dari segi pencapaian setelah 14 tahun Lokal Agenda 21 Kuala Lumpur diwujudkan, banyak kita lihat inisiatif-inisiatif. Okey, selain daripada bukan saja kebun, sebenarnya kita ada banyak lagi inisiatif yang lain. Cuma kali ini kita nak berfokus kepada pelestarian atau kemampanan kita punya bandaraya. Okey, jadi apa yang kita lihat lewat ini, permintaan untuk berkebun dah semakin meningkat dan bukan sahaja di kalangan orang dewasa, malah kanak-kanak. Okey, nanti saya biar Encik Jaspal akan berceritalah, berkongsi macam mana beliau telah membangunkan membina upaya komuniti beliau di Sunway SPK Damansara. Jadi rentetan dari itu, apabila semua pihak berganding bahu, jadi kita nampak apa yang disasarkan, apa yang dirancang oleh kementerian wilayah khususnya dan juga yang yang kami naungi, yang di bawah Dewan Menara Kuala Lumpur, Jabatan Perancang Bandaraya, ialah hala tuju. Bagaimana kita nak memastikan Sustainable Development Goals 2030 tu dapat direalisasikan. Ya, bermakna 14 tahun dah 14 tahun dah. Dan Encik Rashid sendiri memang sejak daripada awal lagi? Oh tidak. Saya sendiri personally involved dengan di BKL daripada tahun 2010. Okey, tapi maknanya dipanggil untuk menyertai Lokal Agenda 21 pada 2014 yang mana kita ketika itu menandatangani MOU bersama dengan projek Taman Herba PPR Raya Permai
Sungai Midah. Jadi rintitan daripada Taman Herba itu kami membuat satu retreat ataupun action plan di Port Dickson dan lahirlah pada 6 Oktober, maknanya baru lagi beberapa hari yang lepas, 5 tahun yang lepas, saya dilantik sebagai pengerusi mentadbir urus inisiatif ini dan daripada 12 kebun ketika itu, hari ini kita dah mencecah lebih 30 kebun. Dahsyat. Ya, betul. Seronok kita dengar. Jadi hang kebun saya ni. Hang kebun. Okey, ni hang kebun. Ni hang kompos. Ni apa itu? Ya, Encik Jespal, kita nak dengar sendirilah pengalaman Encik Jespal memulakan kebun komuniti Sunway SPK Damansara ni. Macam mana boleh mula dan dari segi pengalamannya bagaimana bila dah mula berkebun. Okey, pertama sekali selamat tengah hari kepada semua pendengar dan saya rasa ada follower daripada Facebook Live juga. So pendengar dan penonton lah, saya boleh cakap macam tu kan. Okey. So saya nama saya Jaspal. Saya ni kita dah berjenak dengan pihak DBKL mengenai kebun ni sejak tahun 2013. Sejak tahun 2013 kita ada beberapa mesyuarat dengan pihak LA21 DBKL dan kita memohon kepada pihak DBKL untuk membenarkan kita menggunakan tanah yang ada di belakang kawasan perumahan kami sebagai kebun kebun komuniti komuniti perjiranan lah untuk semua penduduk-penduduk di kawasan kita untuk datang berkebun, bersantai dan juga sedikit sebanyak menggunakan kawasan itu sebagai exercise jugalah. Okey. So bagaimana kita memulakan, memang daripada awal memang challenge, memang susah. Okey, susah tu bagaimana tu? Part mana yang susah tu? Okey. Pertama sekali kita kena mendapatkan apa ni, dalam bahasa Inggeris kita kata buy in, dalam bahasa Malaysia sokongan daripada penduduk-penduduk di kawasan kita. So kita mula dengan mungkin saya rasa 4 ke 5 keluarga saja, 4 ke 5 household di kawasan kami dan kita memulakan kebun ini. Pertama sekali kita tiada kebun. First thing kita memulakan proses mengkumpul sisa-sisa makanan. Kita mula daripada back to front. Kita mula membuat kompos. Kompos ni adalah bahan organik yang kita collect, sisa-sisa makanan. Kita mula buat benda tu. Kita collect sisa makanan dan sisa kebun, daun-daun kering, bahan dahan-dahan semua daripada kebun kita bawa ke belakang. Kita gunakan mikrob, uraikan dia, jadikan dia kompos. Okey. Daripada sana kita ada kompos tu dan kita menyaran kepada penduduk-penduduk di kawasan perumahan kami, kita ada kompos ni, you boleh bawa balik ke rumah anda semua dan gunakan dia sebagai baja organik. Tak payah beli baja kimia semualah, sebab baja kimia tu banyak chemical, kita tak tahulah efek dia kepada kita dalam jangka panjang lah. So daripada sana, next step kita progress adalah kita memulakan kebun sedikit saja. I think mungkin 2 ke 3 batas. Okey. Dan yang datang pada permulaannya hanya golongan yang warga emas. Yang tua lah. Okey. Itu yang kata 4 hingga 5 keluarga saja pada awalnya tu. Yes, itu pun warga emas lah. Biasa yang 60 ke atas, yang dah retire, dah pension, mereka ada masa lah. Yang muda kata kita tak ada masa, kita sibuk ini semualah. So step by step kita ambil langkah kecil. Okay, small steps tapi effective step. Dan daripada sana kita mula menjenak dengan lebih banyak keluarga. Daripada mungkin 5 ke 6 sampai sekarang mungkin ada lebih kurang 40 hingga 50 keluarga yang terlibat dalam kebun komuniti kita. So daripada 2013 sampai sekarang lebih kurang 7 tahun lah. So dalam masa 7 tahun ni kita dah develop
full kebun. Satu kebun yang lengkap dengan semua ciri-ciri yang ada. Kita ada buat baja kompos kita sendiri, dan lepas tu kita ada tanam berbagai-bagai jenis sayur dan buah-buahan jugalah. Baja kompos seperti yang ada kat depan ni. Baja kompos ni, ini adalah bisnes saya sendirilah. Ini yang saya buat ni bukan dari kebun, ini adalah bisnes saya sendiri. Daripada yang saya belajar di sana, saya pun memulakan bisnes saya sendiri membuat baja kompos. Ini saya buat di Kuang. Okey. Hanya Menarik. RM10 sahaja. Ada di pasaran lah maknanya. Ada di pasaran je. Okey, itu dia baja kompos. Kira baja kompos. Yang kita buat di taman kita ni biasanya dia macam ni. Okey, kalau saudara-saudara nak nampak daripada ni kamera boleh tengok. Okey. Tapi bukan sehalus ni, sebab yang kita buat di taman kita tu kita tidak kisar dia. Kita buat raw. Okey, dan kita gunakan di kebun kita sahajalah. Dan mungkin ada penduduk-penduduk yang bawa balik dan guna di garden mereka lah. Ya. Okey, itu kisahnya. Itu kisahnya. So kita daripada sana, dan kita also ada sistem pengumpulan air hujan. Rainwater harvesting system lah. Kita mula buat. Sebab kita buat satu bumbung, dan kawasan yang kita buat kompos tu, bumbung dia kita letak gutter pipe di sana. Dan kita kumpulkan air hujan tu dalam tong yang besar, dan kita gunakan air hujan itu untuk membuat kompos dan untuk to water the pokok tanaman-tanaman di kawasan kita ni lah. Seluas mana kawasan tu sebenarnya? Kawasan kita tak luas sangat. Lebih kurang 8,000 kaki persegi. About 8,000 square feet. The whole kebun. Lebih kurang 8,000 kaki persegi. Tak luas sangat. Tapi kita buat batas yang tinggi. Sebab pada mulanya kita tanam di tanah. Okay. So, golongan emas, warga emas tu dia komplain sakit belakang. Sakit pinggang, sakit lutut, nak nak tunduk duduk mencangkul. Nak bend down susah. So kita fikir apa solution dia. So sekarang kita buat batas yang lebih kurang 3 kaki tinggi. Kita buat dengan bata-bata, simen tak berapa hard. So kalau kita nak move, kita boleh pecahkan. So kita buat bata-bata tu, kita letak, dan di dalamnya kita letak tanah. So dia orang boleh berkebun, dan berkebun dengan cara berdiri. Tak payah kita bongkok ke bawah. So isu-isu seperti sakit belakang, sakit lutut tu semua dah basically kurang lah. So they're very happy. Mereka sungguh gembira bila kita buat cara batas yang tinggi lah. Lagi tinggi kan? Okey, memang seronok bila dengar macam tu. Awalnya hanya kita boleh ajak pihak bernama datang untuk melawat juga. Boleh. Banyak tu saya dialu-alukan. Kita kena tengok sebenarnya kan. Menarik. Okey. Dan Cik Rashidan, bagaimana dari segi penerimaan masyarakat terhadap usaha untuk jayakan kebun komuniti ni? Kalau diceritakan daripada Cik Jaspal tadi kan, awalnya hanya golongan yang berusia kan, warga emas, orang tua, orang muda kurang tak berapa nak minat dan sebagainya, macam-macam alasan kan. Tapi sekarang bagaimana melihat dari segi penerimaan golongan muda juga, dan satu lagi penglibatan dari pihak swasta? So kita lihat hikmah lah hikmah setelah 5 tahun kita mempromosikan inisiatif ni, tapi apabila seluruh dunia satu dunia kita berdepan dengan pandemik COVID-19, dan ramai yang tertekan, ramai yang khususnya tinggal di kawasan-kawasan yang tiada tanah, tiada tempat untuk mereka bercocok tanam, seperti kita punya contoh terbaik kita ni lah, penanda aras kita, iaitu Sunway SPK Damansara, yang mana mereka mempunyai tanah yang mereka boleh usahakan bersama. Tapi untuk mereka-mereka yang tinggal di apartmen khususnya, di flat khususnya, mereka nampak ini adalah salah satu alternatif solusi bagaimana untuk meringankan bebanan ataupun untuk mengurangkan perbelanjaan dapur mereka. Jadi apa yang kita telah laksanakan, kita perhebatkan band upaya. That's why salah satu usaha kerajaan yang kita lihat hari ini di bawah Pelan Jana Ekonomi Semula Penjana, di bawah Kementerian Sumber Manusia HRDF, telah giat mempromosikan latihan bina upaya untuk bukan sahaja komuniti, malah individu. Saya ambil contoh sebuah movement yang sangat terkenal lewat ni, memang sangat terkenal, iaitu Social Eco Enterprise Development for Sustainability, yang ringkasannya adalah SEEDS Malaysia. Pengasasnya adalah suami isteri, Tuan Haji Abdul Razak Aziz dan Puan Ajah Hintan. Okey, yang mana mereka dari dulu lagi
daripada awal 80-an lagi mereka bergiat cergas dengan Rally Malaysia, sebuah movement daripada United Kingdom, dan juga mereka turut bersama dengan Yayasan Anak Warisan Alam membuat apa kita panggil tu bukan saja bina upaya, mereka telah memperkasakan komuniti-komuniti, terutamanya kanak-kanak, macam anak-anak di Taman Tun Dr. Ismail sebagai contoh lah. Mereka diperkenalkan dengan kehidupan lestari. Contoh saya ambil baru pagi tadi, kebetulan saya lihat Haji Razak Aziz post di Facebook beliau mengenaan 3 tahun lepas, ketika itu ada beberapa anak-anak kecil memulakan aktiviti menanam di dia punya homestead lah. Dia panggil pusat kecemerlangan pertanian lestari ataupun lebih dikenal sebagai permaculture, permanent agriculture. Okey, jadi saya lihat apa yang beliau post, gambar ketika itu kosong kawasan tu. Itu 3 tahun lepas. 3 tahun lepas yang ditanam oleh 2-3 orang kanak-kanak ni, yang berbinkan Rashdan sebenarnya namanya. Anak saya nanya. Jadi hari ini bila saya lihat balik apa yang telah berjaya Tuan Haji Razak Aziz kita laksanakan, ialah dia telah transform, dia telah menukar kawasan lapang yang boleh katakan macam mustahil untuk kita tanam keras batu-batu, tiba-tiba dah jadi hutan makanan. Food Forest. Ini bernama radio kena tim bernama kena pergi sana. Kena tengok. Macam mana boleh ubah jadi macam tu? Dia sebenarnya adalah satu disiplin kita panggil disiplin dalam pertanian lestari atau organik ini. Apa yang Encik Jaspal bawa hari ini sebenarnya adalah fundamental dia sebenarnya. Kerana ramai masyarakat di luar sana, baik di sekolah, baik di mana-mana saja, akan memberi alasan tangan panas, tangan som-som kuku, som-som kuku lah, segala jenis alasan. Bila apa yang ditanam tu, apa yang disemai tak menjadi. Sebenarnya teknik. Lepas tu salah kan? Dia salahkan segala apa yang even kucing pun disalahkan. Kata 1,001 alasan. 1,001 alasan. If there's a way kan. So there's a will, there's a way lah kan. So itu yang kita adakan pakar bidang seperti macam Encik Jaspal kita, dia ajar masyarakat dia macam mana nak memulakan suatu kebun tu mesti wajib ada zero waste punya knowledge. So zero waste knowledge ni lah macam mana kita nak melestarikan ataupun kita nak mempelbagaikan inisiatif ini, yang mana daripada kita panggil tu daripada tadi macam Haji Razak daripada gersang daripada tak ada apa kawasan lapang itu, tiba-tiba sekarang dah jadi hutan makanan. Jadi kalau nak makan kan, petik je lah apa-apa saja yang ada kat situ. Itu yang seronok tu. Itu yang seronok itu. Memang 100% organik. Tak campur apa-apa racun dan sebagainya. Jadi moving forward kan, ialah baru-baru ini saya berbincang dengan pegawai di Lokal Agenda 21 Sepang, yang mana mereka pun ingin memperkasakan usaha ini, dan kita dapat rakan sinergi kita yang tidak lain tidak bukan Cik Roslan Ghazali ataupun lebih dikenal sebagai Tok Lan Asia, untuk kita bangunkan satu projek vertical farming yang mana kita mempromosikan gaya hidup yang sihat, kita mempromosikan gaya hidup lestari kepada bukan saja orang dewasa, kanak-kanak. Ini sebenarnya tadi Cik Jaspal kata di warga emas kan. Fokus kami di Persatuan Lestari Malaysia ialah untuk memastikan generasi akan datang mereka dapat kehidupan yang lebih holistik, kehidupan yang lebih lebih bahagialah senang cerita. Wow, memang seronok sebenarnya. Kalau saya boleh tambah kepada apa yang Encik Rashdan cakap tadi, memang kita pun di kawasan perumahan kita Sunway SPK Damansara, pada mulanya memang seperti yang saya kata, semua yang datang tolong semua, yang datang berkebun tu memang warga emas. Tapi baru-baru ni lepas COVID-19 ni dan actually pada 3 bulan yang kita ada MCO tu, kebun kita memang overgrown lah, lalang semua tumbuh. So lepas MCO tu kita masuk balik ke kebun, bersihkan semua sekali, dan daun-daun yang lalang-lalang tu semua actually tak dibuang, itu pun dikompos balik. So is yang seperti Cik Rashdan kata, zero waste. So apa yang kita ambil daripada kebun, apa yang kita ambil dari tanah, kita bagi balik ke tanah. So basically close loop circular economy lah. So kita pusing balik, kita semula use back. So tak ada apa-apa yang pembaziran semua tak ada. Macam katakan kita tanam pokok bendi. Okay. Lepas pokok bendi tu dah
tua, kita dah cabut bendi-bendi tu, mungkin dalam masa 2 bulan dia boleh survive, dia akan hidup. Jangka hidup dia 2 ke 3 bulan. Lepas tu kita potong balik pokok bendi tu dan kita masuk balik ke dalam kompos kita. So putar balik, kita tak payah buang. Apa-apa yang kita ambil, pokok bendi, sayur, dia punya akar-akar yang kita potong yang ada tanah-tanah tu, semua kita semula dikomposkan dan digunakan balik di kebun kita sahaja. Okey, Cik Yespa ni macam banyak sangat ilmu tu lah. Background sikit. Cik Yespa ni sikit. background sebab macam background saya bukan daripada bahagian pertanian. Background saya pada awalnya orang IT. Oh. Ui, lain jauh perginya Cik Yespa. 19 tahun dalam bidang IT. Okey. Lepas tu saya beralih kepada bidang hartanah. Sekarang saya full time sebagai seorang ejen hartanah dan bisnes kompos ni saya mula dari tahun 2016. Okey. So belajar ke macam mana sebenarnya ni untuk menghasilkan baju kompos dan sebagainya? Ilmu tu dapat daripada mana? Merujuk ada mentor lain ke apa? Ilmu tu biasa banyak saya rujuk kepada online media, baca daripada buku-buku dan juga basically research lah. Saya buat kajian sendirilah. Mainly online, daripada online dan juga daripada, kalau kita kira kita old school sikit lah, kita baca buku lah, bukannya Google lah. Tapi menjadilah. Yang sekarang punya dia pergi Google. Memang kita pun rujuk kepada Google, rujuk kepada YouTube. Tapi knowledge banyak boleh dapat daripada paper lah, buku. Old school of thought lah. Tapi hebat lah kalau kira macam tu seperti Cik Rasdan kata, younger generation, bagaimana kita nak menarik anak-anak muda untuk berkebun. Di taman kita pada mulanya seperti saya kata warga emas. Tapi sekarang lepas COVID-19, daripada mungkin 3 bulan ke 4 bulan yang lepas, kita ada satu tadika di taman kita. Okay. So kita pergi jumpa pengurus tadika tu, dia punya principal, kita cakap kita ada tanah di sini, kita ada batas, kita boleh buat 2-3 batas untuk penggunaan anak-anak di tadika, kanak-kanak di tadika. Berumur daripada saya rasa 4 tahun sampai 6 tahun ke apalah. So saya rasa daripada 3-4 bulan yang lepas, memang tiap pagi atau seminggu 3 kali cikgu-cikgu dia akan bawa kanak-kanak ke taman, kebun kita, dan kita dah allocate, kita dah 2 ke 3 batas kita dah allocate. Mereka dah cat batas tu dengan gambar-gambar matahari, rama-rama semua dia dah allocate, dan kita bagi dia biji-biji sayur, sawi, kailan semua, dan dia orang tanam sendiri. Dan dia akan datang tiap-tiap pagi untuk menyemai, siram air semua. And hasil dia akan ambil dan masak di kindergarten mereka, di tadika mereka sendiri, dan dia akan makan lah. So they feel, mereka rasa sungguh berbangga sebab itu hasil daripada tanaman, hasil kerja, hasil titik peluh dia kanak-kanak tu sendiri. Excited lah kan. Excited memang. Kadang-kadang dia ada cabut, saya ada gambar, mungkin kalau later ada masa kita boleh share dekat Facebook ke apa, ada gambar-gambar dia orang cabut cacing tanah semua. Cacing tanah tu memang baik untuk tanah lah. So ada dia main dengan cacing tanah semua, dan kita pun ajar dia cara membuat kompos. So kita menyemaikan interest. Dia punya minat dalam bidang kebun, because kebun ni bukannya hanya untuk golongan tua, and dalam jangka panjang food security. Okay, kalau you tak ada macam kalau masa lockdown, katakan you ada tanah dalam kawasan rumah you boleh tanam. Boleh tanam dan you boleh mendapatkan hasil tanaman-tanaman yang tiada bahan kimia. Macam di kebun kita memang absolutely tiada bahan kimia yang digunakan. Pesticide ke racun serangga pun kita buat daripada bahan-bahan organik sahaja. Kita gunakan cili, kita gunakan bawang putih dengan cuka, campur spray semua. So tak ada bahan kimia langsung. Sayur apa yang ada kat sana daripada bendi? Ada bendi, ada terung, ada peria, sayur-sayuran hijau, daun macam kailan, sawi, kangkung, durian pun ada.
Itu saya tak nak beritahu lah. Nanti Cik Rasdan datang ambil semua durian Saya kita. dah booking dah. Saya dah booking awal nama saya kat situ Memang kita ada 7 ke 8 pokok durian lah. Dah berbuah ke? Belum berbuah Belum berbuah lagi. Kita dah tanam dalam mungkin 4 tahun yang lepas. Rasa mungkin dalam masa 1-2 tahun mungkin kita akan dapat tengok. Durian lah. jenis apa tu? Ada musangking, ada di 24. Nanti kami turun dulu. Itu sampai. Rambutan ada, mango pun ada, mangga, Wow. and then moringa. Menarik lah sebab Menarik kan? memang menarik macam Wajib pergi. tak sangka lah kan. Ui, Jom hebat berkebun betul. kan, alangkah baiknya. Seronok alangkah baiknya. Itulah dia program kita sekarang ini kan. Kita bincangkan tentang inisiatif kebun komuniti pasca COVID-19 yang diterbitkan oleh Amar Yusof bersama-sama 2 orang tetamu kita hari ini. Kita langsungkan juga secara live FB kan. Ada Chef Tam Kajang dia bagi best, good. Daud Mansur pun sama. Kalau rasa berminat tu, dengarlah selalu program alangkah baiknya kan. Okey, satu lagi perkara. Biasa kalau kita sebut tentang sayur-sayuran yang organik, kalau tengok kat pasar raya dan sebagainya, mahal harganya kan. Bila kita dapat petik sendiri, hasilkan sendiri, rasa macam sangat berbaloi. Tambah-tambah lagi dengan keadaan sekarang, ekonomi yang kurang menentu kan. Perkhidmatan perlu dilakukan di situ. Mungkin boleh komen sikit. Okay, that's why tadi saya earlier lah terdahulu saya kata macam di Sepang, Majlis Perbandaran Sepang ingin memulakan inisiatif ni kerana mereka di sana banyak rumah apartmen contoh kan, banyak apartmen, jadi ruang memang terhad. Jadi paling asasnya kita boleh gunakan input macam NFT daripada Tok Lan, banyak lagi aquaponik daripada Mardi ataupun dipanggil Urban Kit. So kita dah boleh mulakan dengan ruang yang sempit dahulu supaya minat kepada pertanian ni akan timbul. Okey, once bila dah terbit, apa yang kita nak emphasizekan, apa yang kita nak galakkan ialah bina upaya. Memang saya bagaimanapun saya kata untuk berkebun, untuk mendapat hasil yang kata macam Jana kata tadi dapat plug sendiri macam kat Cameron Highland ni, Cameron dapat makan ni semua, dia bukan satu proses yang mudah. Dia mengambil masa yang agak lama. Kita ambil contoh yang antara terbaik kebun komuniti kita iaitu Perumahan Awam Seri Perlis. Perumahan Seri Perlis mengambil masa lebih kurang 6 tahun untuk sampai ke tahap hari ni. Yang mana mereka dah tak tahu dah jalan nak ke pasar. Maknanya kita dah ada low carbon kat situ. Tak payah start motor, tak payah kan naik bas dan sebagainya. Kerana apa? Turun tangga je. Turun tangga ataupun rumah kat bawah tu, belakang rumah buka pintu beranda tu, petik je nak makan apa. Okey, masalahnya kita adalah nak sampai ke tahap tu, nak orang kata nak meneruskan momentum supaya kita senantiasa memikirkan okey kita akan buat macam ni, kita akan dapat macam ni. Hasilnya ialah bukan benda dalam masa sekejap je kan. Tapi boleh buat boleh kerana buat. kita dah ada yang dah berjaya, seperti kita ambil yang tak payah jauh, Sunway SPK, Seri Perlis dan sebagainya. Jadi apa yang perlu dilaksanakan ialah inisiatif circular ekonomi tu perlu ditekankan dalam semua komuniti. Kita ada 432 komuniti seluruh Kuala Lumpur dan kita ada 64 perumahan awam PPR. Jadi bayangkan semua yang belum lagi menggerakkan usaha ini, mereka belajar dulu dengan komuniti yang berjaya. Kalau PPR yang untuk circular ekonomi, saya akan rekomenkan pergi ke PPR Pekan Kepong. Pekan Kepong 2 tahun kami bina upaya mereka. Sekarang ni mereka setiap Ahad mereka buat kita semula 2 jam saja, yang mana anak-anak kan Jespol pun tengok usaha mereka tidak berhenti dah lebih kurang dekat 8 bulan non-stop. Dan bila mereka ada dana daripada hasil kita semula tu, mereka akan ketepikan untuk mereka mulakan kebun. Jadi kita tidak terlalu bergantung bila kita dah macam contoh Cik Jaspal, dia ada produk dia kompos, dijual dapat harga, datang training charge minimal, dapatlah untuk menampung aktiviti seterusnya. Jadi bila kita boleh ajar semua komuniti-komuniti di Kuala Lumpur khususnya bagaimana PPR Pekan Kepong berjaya membuat circular ekonomi, hasilnya jadilah seperti Perumahan Awam Seri Perlis 2. Penghasilan makanan iaitu agenda food security. Jadi ini akan memampankan wilayah persekutuan. Jadi tercapailah hasrat Kementerian Wilayah, tercapailah hasrat Dewan Bandar Kuala Lumpur. Jadi kita kalau boleh nak 151 lagi PBT 154 PBT di seluruh Malaysia untuk duplikasi apa yang telah berjaya dilaksanakan di Kuala Lumpur. Okey, testimoni dah ada kan? Yes. Boleh rujuk kita boleh tengok dah dibantu oleh Cik Rashidan sendiri. Jangan risau Cik Bukan saya lah sebenarnya, semua lah, semua pihak lah sebenarnya, bukan saya. Okey, kalau saya boleh tambah kepada apa yang silakan. Cik Rashidan kata tu, memang kita sebagai komuniti kita sudi dan
always open untuk membantu community lain. Di community kita baru saja renovate kita punya. Dulu kita ada cabin yang kecil yang mungkin boleh muat 15 orang atau paling-paling banyak 20 orang lah. Sekarang kita dah renovate cabin tu, kita dah buat besar. Rasa boleh muat sebanyak 50 atau 55 orang. Dengan social distancing pun boleh muat sebanyak 50 orang. So kita dah renovate. So kita boleh buka untuk community lain datang dan kita boleh mengajar. Sebab kita dah ada sistem yang almost complete. Baru-baru ni kita dah tambah aquaponik. Kita dah mula membela ikan tilapia kita. I rasa sekarang mungkin 3 ke 4 inci lah. Okay. So dan air yang kita dapat daripada tu kita akan salurkan kepada untuk menyiram menyiram apa ni vegetable tanaman kita. So itu pun adalah satu sebab apa ni dropping daripada ikan tu masuk air. So air tu memang adalah sangat berkhasiat lah. So kita gunakan itu untuk menyiram sayur-sayuran kita lah. So that is also another area kita memulakan lah. So then knowledge yang kita dapat ni, yang kita ada apa ni, kita boleh share. Kita boleh what's the word for Malay word for share? Boleh kongsi lah. Boleh kongsi. Minta maaf, bahasa Malaysia saya tak berapa fasih. Sharing is caring. Sharing is caring. Apa pun kami faham. Okey, itu dia kita bawakan untuk program Alangkah Baiknya. Memang alangkah baiknya kalau anda berbudi bertanah. Setuju. Yeah. Nanti untuk episod akan datang banyak lagi kita nak cerita. InsyaAllah ada lagi. Kita cerita pasal air pula lepas ni. Pasal air pula lepas ni. Pasal kita dah ada kompos. Dan kita akan bawakan air juga. Kerana salah satu inisiatif di bawah Plan Malaysia ialah pengumpulan air hujan. Okey. Sangat-sangat penting. Sekarang ni banyak isu pasal air kan. Jadi kita bawakan pakai. Nanti minggu depan. Minggu depan. Okey. Apa pun kita ucapkan terima kasih pada Encik Rashid dan Abdul Rashid, pengurusi Kebun Kejuranan Lokal Agenda 21 Kuala Lumpur. Sama-sama, Ziana. Dan terima kasih juga pada Encik Jalsapal Singh Sindu. Dah ada pokok durian dekat sana. Pengurusi Kebun Komuniti Sunway SPK Damansara. Sekian dulu untuk program Alangkah Baiknya. Mewakili penerbit Amar Yusof, saya Ziana Nasir. Terus setia bersama-sama kami di Bernama Radio Stesen Berita Bisnes Anda. Bernama Radio Stesen Berita Bisnes Anda.